disiasat dan dikendalikan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Aluddin berkata demikian kepada bernama mengenai laporan polis yang dibuat oleh seorang individu di Balai Polis Travel semalam terhadap Cikgu Bat atau Badul Hisham. Kenyataan Cikgu Bat didakwa dibuat dalam sebuah video berdurasi 52 saat yang menerusi aplikasi TikTok bersama alias official. Laporan itu sudah menafikan dakwaan Cikgu Bat dan menyebabkan sebagai kenyataan tidak tepat serta meminta polis mengambil tindakan lanjut. Dia kata bahawa seolah-olah dalam laporan tersebut 3 orang ahli PN akan menghadap Yang di-Pertuan Agong seolah-olah nak mengindikasikan, kalau tuan-tuan tengok video tu, kita sudah menang, kita 3 ahli Perikatan Nasional akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, akan tukar kerajaan. Lebih kurang macam itulah bunyi dia. Seolah-olah indikasinya demikian. Rupanya pergi hantar memorandum. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, saya hari Khamis ini dipanggil oleh polis untuk memberi satu keterangan berkenaan dengan wacana di Sinar Harian tempoh hari berkenaan dengan langkah Dubai. So saya akan bagi keterangan tersebut di IPD Ceras pada hari Khamis ini, insya-Allah. 25 hari bulan. Tapi yang tu bukan tangkap, yang tu memberi keterangan disebabkan oleh video tersebut. So kita cerita je lah. Kita datang je lah. Cuma saya boleh bagi hint, macam mana yang saya kata, langkah Dubai itu tidak benar berlaku, ia tidak berlaku, dan yang memulakan saya boleh kata adalah siapa tuan-tuan? Siapa? Papa Gomo. Okey. Tapi yang paling utama yang bukan Papa Gomo yang mulakan langkah Dubai. Dia cerita tentang satu kerajaan, tetapi yang paling utama sebenarnya yang sambung benda tu Raja Petra. Okey, Raja Petra. Now, saya hari tu habislah cerita tu. Tempoh hari saya semalam hari ni saya tengok satu press conference oleh Tun Mahathir. Semalam kan? Press conference oleh Tun Mahathir. Panjanglah press conference tersebut saya dengar. Saya tertarik dengan apa yang Tun cakap dalam press conference tersebut kan. Antara yang disebut dalam press conference tersebut adalah mengenai tangkapan. Dia kata kerajaan ini kejam. Polis ini kejam, dia kata. Saya macam dia dah nyanyuk, dia lupa. Dia kata ada yang ditangkap sampai 3 tahun tanpa dibicarakan. Saya rasa mungkin itu di bawah SOSMA kot. Kemudian wartawan tu tanya, bagaimana dengan Ops Lalang? Muka dia terus berubah. Budak-budak sunat laser, dia tak tahu pasal Mahathir. Kami ni hidup zaman Tun Mahathir memerintah. Saya hidup daripada zaman, walaupun saya kecil lagi masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, tetapi saya sempat merasa daripada saya kecil sampai saya besar. Bagaimana sampai saya dewasa, sampai saya menyertai reformasi, bagaimana orang kata Tun memerintah sebagai Perdana Menteri pada ketika itu. Bagaimana kita berada dalam keadaan ketakutan. Kita berada dalam keadaan yang, kita sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga. Kerana pada masa itu ada satu undang-undang yang dinamakan sebagai ISA. Apa itu ISA? Internal Security Act. Apa itu Internal Security Act? Satu undang-undang di mana kerajaan boleh menangkap seseorang tanpa bicara. Tanpa bicara selama 2 tahun dan hukuman itu boleh ditambah 2 tahun dan 2 tahun dan 2 tahun mengikut budi bicara, bukan hakim. Budi bicara siapa tuan-tuan? Budi bicara menteri itu sendiri. So bila kita cerita menteri, siapa menterinya? Perdana Menteri lah dan juga Menteri KDN pada waktu itu. So sesiapa pada waktu saya ingat tuan, saya kena ISA. Sebelum saya ditangkap dan antara yang ditangkap tuan-tuan, saya nak tunjukkan kalau dia cerita tentang kekejaman 3 tahun ni sebenarnya, ni saya nak tunjuk seorang ustaz daripada PAS. Ustaz ni ustaz PAS. Tuan Guru Ustaz Siddiq Nur antara yang ditangkap. Apa kata kita dengar sendiri pengalaman beliau sewaktu di bawah tahanan ISA. Budak-budak sunat laser, walaon, dengar video ini. Saya ingat tuan, saya kena ISA. Sebelum saya masuk kem Tandang Kemuntin, saya dikurung di lokap Balai Polis Kemuntin sebelum dia hantar pergi ke kem Tandang Kemuntin. OCS mai jumpa saya. Ustaz, dia kata, "Mak Ustaz nak jumpa Ustaz." Dia pun buka lokap, bawa saya pergi pejabat
pejabat Balai Polis Kemuntin. Mak saya tengok saya teropong kat saya tuan. Terus peluk saya, cium saya. Hang apa abang sedih? Saya kata saya baik mak. Saya tengok mak saya bawa satu bakul kecil. Bakul rotan kecil. Bukan rotan dulu kalau pergi kedai bawa bakul kecil kan. Dia bakul yang dia buat daripada buluh. Saya tengok dalam kuih tu ada kuih. Mak nak main ni sedikit, dia kata mak bawa kuih yang hang suka. Hang ingat dah, hang kecil-kecil dulu hang suka kuih ni. Tuan-tuan tahu kuih apa? Pulut lepah. Sini ada ke pulut lepah? Tu hampa tak tahu pulut lepah. Pulut lepah ni tuan, dia macam pulut udang. Tapi dalam dia bukan inti nyok pedas tu. Inti dia ikan. Ikan tu dia tumbuk ikan, dia campur serai lah apa semua, buh sumbat dalam tu. Saya kalau pulut lepah tuan-tuan, kalau lapak 10 ketui saya makan habis. Saya cukup suka pulut lepah. Tapi bila saya membesar tuan, saya pergi merantau, atau saya pergi kerja, pergi Kuala Lumpur, pergi rantau, main Kedah saya duduk. Tempat ni tak ada pulut lepah. Saya pun lupa dah yang saya ni suka makan pulut lepah. Tapi mak tuan, dia tak lupa. Dia ingat makannya kita suka tu. Mak kita ingat. Tiba-tiba kita lupa kat dia. Patut ke? Mak tak nak lupa kita. Kita yang lupa mak kita. Lepas tu saya bebas. Sebelum saya bebas, saya ingat lagi. 30 hari bulan Januari. Mak saya mai jumpa saya. Dia kata, Siddiq, aku baca surat harakah. Orang baca kat aku. Orang kata, hang nak bebas besok. 31 Januari. Tak tahulah mak, dia kata, ISA ni tak tentu. Taklah kalau hang bebas, hang pakailah baju yang mak bawa ni. Saya tengok ada jubah, ada serban, ada kain pelekat, ada kopiah. Hang pakai baju baru ni. Mak tak mahu hang balik Pangkok, dia kata pakai baju buruk. Tak apalah mak. Mak saya balik, saya masuk camp. Saya buka-buka tuan-tuan, tengok jubah yang mak saya bawa ni, dia benang tu macam tak digunting secara sempurna. Maknanya yang tukang buat ni gopoh, cepat-cepat nak siap. Bekas-bekas pensel tu ada lagi dekat jubah tu. Besok pagi tuan-tuan, saya pun pakailah baju yang mak saya bagi tu. Bila dapat panggilan telefon daripada pejabat kem tahanan, saya pun pergilah. Nama pegawai yang jaga pejabat tu nama Cik Sak. Saya masih ingat, terbayang rupa dia. Dia tunggu kat pintu, dia nampak saya dari jauh lagi. Saya nampak air mata dia meleleh. Bila pergi dekat dia, dia peluk dia, minta maaf Ustaz. Saya ni bekerja saja, saya tak nak kuasa. Ustaz disambung lagi 2 tahun, dia kata. Bagi surat sambung tahanan. Ditandatangani oleh Dr. Mahathir Mohamad. Masa tu Menteri Dalam Negeri dia. Saya tak apalah, Cik Sak, saya dah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya pun tulislah surat. Mak, saya tak bebas lagi, kata. Tak jadi bebas. Mak sabarlah, kata. Bila saya bebas sepenuhnya, tuan-tuan, saya balik kampung. Balik kampung, mak saya tak ada. Dia pergi berjalan mana, tak tahulah. Jiran saya ada, nama dia Kak Maliah. Kak Maliah tu hidup Bella, ada sebelah rumah saya tu. Dia cerita kat saya, Dik, dia kata, hari tu mak hang ingat hang bebas. Pagi-pagi lagi sidik, dia kata, dia pergi kedai. Mak saya tuan-tuan, kalau dia buat gulai, dia tak pakai rempah serbuk ni, dia gilin. Dia gilin dengan penggiling batu tu. Dia buat gulai. Dia nak jamu saya makan. Saya tuan-tuan sekalian, masa kecil-kecil dulu, masa duduk kampung, yang saya paling suka masa tu, kalau gulai tu ikan. Sayurnya kacang bendi. Yang tu saya cukup suka. Mak saya beli kacang bendi, beli ikan apa semua, buat gulai, masak nasi. Lepas dia masak nasi, dia pergi ke JT lah. JT, tunggu saya balik. Dia tunggu dia kata, dia tunggu hang sampai zuhur, hang tak balik. Dia balik semayang. Dia pergi lagi. Tunggu sampai asar. Hang tak balik juga. Dia balik semayang, dia pergi juga. Dia tunggu sampai maghrib. Maghrib tak balik, dia semayang maghrib. Dia tunggu sampai butlas pukul 10 malam. Sehari dia kata, mak tak makan nasi. Dia nak makan dengan hang. Itulah mak kita. Ibu.
tayangkan anak, macam mana kita boleh lupa bapak kita? Jadi tuan-tuan, melupai ibu satu kesalahan. Sebab itulah ulama suruh tuan, bila dibaca imam waladdallin, kita baca doa, Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, Tuhanku, ampunlah dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Mudah-mudahan amin tu diaminkan oleh malaikat. Allah ampun dosa ibu bapa kita dalam kubur. Mereka duduk dalam kubur tuan sekarang ni. Kita tak doa untuk mereka. Paling kurang satu hari sekali doa untuk ibu dan bapa kita yang ada dalam kubur tu, supaya kita terlepas daripada disebut sebagai anak derhaka. Dosa kita banyak tuan-tuan, dengan Allah, dengan makhluk, dengan isteri kita, dengan ada anak kita, ibu bapa kita. Jangan anggap kita tak ada dosa. Bila kita dapati malas nak buat ibadat, itu bermakna kita ada dosa lah tuan-tuan. Iza lam taqwa ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka mukbulun qad kabbalatka qati'atuka. Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan nak bangun malam, tak ada kekuatan berpuasa sunat di siang hari, fa'lam annaka mukbulun, ketahui oleh kamu sebenarnya kamu berdosa, banyak dosa. Kamu terikat, qad kabbalatka qati'atuka, yang ikat kamu tu dosa-dosa kamu. Rongkaikan ikatan ini dengan bertaubat tuan-tuan. Mohon banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan makna kata ikatan dosa ini dirongkaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak cerita. Walaupun ada di hujung itu satu tazkirah yang baik bercerita tentang ibunya. Tentang ibu ustaz tu sendiri sebagainya. Tetapi kenangan yang kita nak cerita adalah berkenaan dengan tahanan ISA itu sendiri. Ustaz tu sendiri kata, Ustaz Pah ni tuan-tuan, dia ditahan 2 tahun. Masa tu Menteri KDN siapa? Tun Mahathir. Dia ditahan 2 tahun. Masa hari dia nak bebas, dia tak tahu dia bebas. Kemudian dia dapat lagi surat kata ditahan lagi 2 tahun. Mak dia menunggu. Tuan-tuan, budak-budak zaman sekarang yang baru join PAS, dia tak tahu cerita-cerita sebegini. Saya nak cerita saya nak tanya tuan-tuan, Haji Hadi pernah kena tahan ISA tak? Saya nak tanya, Haji Hadi pernah tak tuan-tuan dengar cerita dia kena tahan ISA? Kita pelik kan? Sekarang baru kita nampak Hadi dan Tun Mahathir itu bagaimana hubungan mereka. Setahu saya, Hadi tidak pernah kena tahan ISA, tuan-tuan. Op Selalang, Mat Sabu masuk ke dalam. Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim. Itu tak payah cerita lah. Pimpinan-pimpinan ni pernah kena tahan. Even Zahid Hamidi pun pernah kena tahan ISA sewaktu reformasi. Jangan tak tahu. Cuma lepas tu dia U-turn. Dia sokong UMNO balik. Zahid Hamidi pun pada masa itu antara yang pernah kena tahan ISA pada zaman Tun Mahathir. Itu baru pimpinan, belum kita cerita yang bawah-bawah otak-otak yang kena tahan polis, kena pukul dan sebagainya, kena tahan, kena reman, kena lock up, intimidasi, kebebasan langsung tidak ada pada zaman Tun Mahathir memerintah. And yet dia boleh sanggup bercerita tentang apa orang kata kebebasan. Tak boleh bercakap. And yet bila sekarang ini dia bercakap bukan untuk kebebasan. Dia bercakap untuk menghina sesuatu kaum. Itu yang dikatakan ketidakharmonian. Dia tujukan kepada Anwar, Cikgu Bat tuju kepada Anwar, sedangkan yang bercakap itu Tun Mahathir. Dan yang menarik di dalam press conference itu juga, kalau saya dengar, antara lain dia menyebut tentang 3 bilion yang Anwar ada daripada SD Murad. Dia kata ada 3 bilion dia sebut. Baik, tentang 3 bilion tersebut, sebenarnya Anwar dah sebut. Di dalam, apa orang kata, di dalam... Dia juga terlibat. Di dalam parlimen. Dan saya surprise bahawa Tun tak tahu benda ini. Lawyer sebelah Tun ni, dia lawyer Aman Palestin, dalam masa sama, dia pernah satu forum dengan saya di Sinar Harian. Dia mungkin tak tahulah, tak apalah, kita maafkan. Tapi takkan Tun tak tahu, kita dengar. Dia sendiri mengikut Datuk Murad ni, dia juga terlibat.
ada berapa banyak dia terlibat. 3 bilion. Tok Murad ni kita tahu 2-3 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan, ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai. Ugut, jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Walaupun dia pernah mengunjungi Permantang Pauh waktu dirawat di Munich, minta maaf kerana dia telah dipaksa. Keluarganya diugut. Ini yang dia terlibat. For himself, 50 million. Datuk Abdullah Ahmad, 5 million. Datuk Nasruddin Jalil, 10 million. Asia Pacific Center, 38 million. Dan Douglas H. Pal, American, dapat 38 million. Institut Kajian Dasar, 5 million. Aliran dan Chandra Muzaffar, 5 million. ABIM, 5 million. UK-based Islamic Foundation, 1 million. Total 1 million. Tapi dia sebut di sini, apa nama, master account dia. I believe, ni kata Murad lah, I believe that the total funds in these 20 master accounts run into more than 3 billion ringgit. Why is he not investigated? Pasal susah nak investigate Perdana Menteri lah. Sepatutnya you investigate lah. This is a statutory declaration. Bukan bisik-bisik tak. Anwar kata saya ni ambil duit kerajaan bilion-bilion. But why doesn't he make a statutory declaration that he has evidence that I have taken 3 billion, 4 billion, berapa billion, boleh tulis lah. Badan Pencegah Rasuah pada kita itu, Pengurusi, sebelum saya FPRM, datang menemui saya di penjara Sungai Buloh. Dan saya bagi kerjasama penuh. Tapi saya tidak tahu apa berlaku pada siasatan itu. Rupa-rupanya siasatan dilakukan semua akaun di Malaysia, di Singapura, di United Kingdom. Dan 4 tahun kemudian laporan disiapkan. Ada arahan peringkat tertinggi untuk membekukan supaya jangan dilapor siasatan itu. Sedang ini pentadbiran apa begini? Saya hanya tahu setelah ketua penyiasat BPR bila dengar terima kasih. Bila ketua penyiasat BPR berhenti, kemudian dia buat affidavit di mahkamah menyatakan dia mengetuai siasatan, dia pergi ke London dan UK dan Kuala Lumpur dan Singapura siasat dan mendapati tidak ada asas sama sekali terhadap bukti-bukti yang dibangkitkan. Saudara, bila laporan itu menyebelah kita, dipadamkan. Seperti mana kes malam saya menang dalam isu 60 juta, tidak dilaporkan dalam media. Politik apa begini? Sebab itu bila saya tanya 3 bilion, tak ada yang bangun sebab mereka tahu. Mereka tidak berani memfitnah secara terang-terang begini. Permantang Pauh, saya minta izin, terima kasih. Oleh kerana sebelah sana tak berani bangun, maka saya bangun. Ya. Pasal itu cabaran terbuka. Saya juga berpendapat kita harus tunggu cabaran yang sama daripada Pekan dan Pagoh sebelah sini untuk kita dedahkan pula. Belau berani tak dia buat cabaran terbuka begitu? Nah, boleh? Tak ada, nah? Baik. Apakah yang berhormat Permantang Pauh maksudkan bahawa siasatan BPR itu adalah yang diketuai oleh pengarah siasatannya Abdul Razak bin Idris, kad pengenalan 4906 Tia Gombak Kuala Lumpur, yang menyebut perenggan pertama saya pengarah Badan Pencegah Rasuah Malaysia. Apakah ini dimaksudkan? Yang kedua, saya bekerja di BPR mulai 1974 sehingga bersara 2004. Yang ketiga, sebagai pengarah siasatan BPR Malaysia 99, saya telah mengarahkan siasatan dijalankan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 97 ke atas akuan bersumpah Datuk Abdul Murad bin Khalid yang diterbitkan dalam akhbar tempatan.
Tok Murad ni kita tahu 2-3 hari lepas didatangi lagi oleh ejen-ejen kerajaan, ugut dia lagi. Kita tahu nama pegawai. Ugut, jangan sekali-kali kamu Datuk Murad membuat kenyataan penafian. Right. Sepenuhnya tuan-tuan boleh tengok kat Facebook saya lah. Dah habis dah tu. Tapi saya nak cerita. Yang Tun Mahathir sebut 3 bilion SD Datuk Murad pun semua itu dah pun dijawab di dalam parlimen, dah pun dinafikan oleh Datuk Murad, sudah pun disiasat oleh Badan Pencegah Rasuah sebelum ditukar jadi SPRM, dah ada laporan tetapi disembunyikan oleh kerajaan pada waktu itu, dah ada semua. Tetapi Tun ulang balik cerita tu. Sebab apa? Dalam press conference tu rupanya tuan-tuan, satu press conference bapa nak selamatkan anak. Dia kata ini satu ugutan. Sebelum ni dia kata ugutan pada anak-anak saya. Tuan-tuan, bila siasatan jenayah memanglah ugutan. Kalau tak buat salah jangan risau. Jangan takut. Lawan. Tapi yang bestnya, 3 anak dia, saya rasa 3-3 ni dah didedahkan. Tiga-tiga ni dia ada sama ada dalam jenayah atau civil. Tapi yang buat kenyataan bapa dia. Ni macam saya gaduh dengan budak dulu lah. Budak tu masa tu sekolah rendah kan. Budak dia macam, yalah, dia rasa dia gangster kampung lah. Dia ajak saya bertumbuk. Bila ajak saya bertumbuk, bila saya dah tumbuk dia kalah. Bila dia kalah, dia nangis, dia balik, dia panggil bapak dia. Dia ajak saya bertumbuk kan. Lepas tu dia pergi pukul-pukul kita belasah dia. Belasah. Lepas tu dia kalah. Bila dia kalah, dia menangis. Dia kata, kau siap gitu. Kau tunggu, aku padah dengan bapak aku. Kita tanya padah dia. Aku padah dengan bapak aku. Kau tunggu siap kau, bapak aku datang kat kau dia. Wah. Siap kau, bapak aku datang. Lepas tu kita dengar dia kata dia nak panggil bapak, kita cabut lari lah. Cerita sama tuan-tuan. Bapak tu dah 100, dekat nak 100 tahun. Tahu tak tuan-tuan, tahun ni dia 99 tahun. Dah lah. Anak pun dah 60 lebih dah. Cukup lah tu. Tapi kenapa tuan-tuan? Why?